Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Baiklah, kita bertemu kembali dengan tajuk pembelajaran yang baru. Baiklah, pada video kali ini cikgu akan pergi subtopik yang seterusnya dalam aplikasi teknologi pembuatan. Baiklah, mari kita lihat subtopik yang seterusnya dalam teknologi pembuatan. Standard pembelajaran kita adalah 2.1.4 membuat lakaran model 3D bermaklumat dan 2.15 menganalisis lakaran model 3D. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat menghasilkan lakaran 3D bermaklumat dengan betul dan murid dapat membuat analisis lakaran model 3D dengan betul. Baiklah, kita akan terus kepada standard pembelajaran 2.1.4 membuat lakaran model 3D bermaklumat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lakaran 3D? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lakaran 3D? Lakaran 3D ni adalah lakaran daripada 3 dimensi, iaitu pandangan hadapan, pandangan tepi dan juga pandangan atas. Kenapa kita perlu buat lakaran 3D? Okey, kenapa perlu buat lakaran? Okey, apatah tujuan kita membuat lakaran ataupun model 3D? Okey, tujuannya adalah untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk. Okey, memvisualkan maksudnya kita nak memberi gambaran berkaitan dengan produk yang kita hasilkan dalam bentuk lakaran 3D. Okey, dia nak memvisualkan, kita nak menterjemahkan apa yang berada di dalam fikiran kita. Contohnya kita kata kita nak buat sesuatu produk, contohnya kita nak buat meja. Jadi kalau anda jumpa dengan cikgu, anda kata, cikgu saya nak buat meja. Tapi kalau anda ada lakaran 3D bermaklumat, cikgu akan nampaklah anda punya meja tersebut rupa bentuknya bagaimana, sama ada bentuknya bulat, segi empat dan sebagainya. Okey. Kemudian di dalam lakaran mesti mengandungi maklumat penting. Okey, dalam lakaran mesti mengandungi maklumat penting seperti bahan, saiz, warna, dimensi dan lain-lain. Okey, maklumat ini perlu supaya kita boleh tahu apa sahaja yang berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan. Itulah sebab kita sebut dia sebagai model 3D bermaklumat. Bila kita tengok saja lakaran model ini, kita akan tahu maklumat secara keseluruhan berkaitan dengan produk yang akan kita hasilkan. Baiklah. Okey, bila kita nak buat lakaran, kita mesti ada lakaran idea 1, okey, ataupun lakaran pertama. Kemudian kita ada lakaran kedua dan juga lakaran ketiga. Okey, bila kita nak buat sesuatu produk, kita mesti ada beberapa lakaran. Okey, selalunya pereka bentuk akan menghasilkan 3 lakaran. Okey, 3 lakaran. Lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Ketiga-tiga lakaran ni adalah produk yang sama, cuma dia berbeza dari segi rupa bentuk. Kalau anda lihat di sini, okey, macam yang cikgu sebut tadi, dia dah ada maklumat penting. Contohnya dari segi bahan, dia ada sebut penggunaan bahan dia. Contoh dekat sini dia sebut bahannya plastik. Okey, saiz dia plastik, logam, saiz dia ada 70 mm, yang ini 10 mm. Dia dah ada dari segi saiz dan juga bahan. Dia dah ada maklumat. Kemudian bentuk 3D, maksudnya kita dah nampak lah bentuk atasnya bagaimana, bentuk di hadapannya bagaimana. Okey, itu dari segi lakaran idea kita. Dia mesti ada beberapa
lakaran idea yang berbeza. Okey, produk yang sama tetapi lakaran yang berbeza. Okey, setelah kita dah lukis beberapa lakaran ini, barulah kita akan memilih satu lakaran terakhir dan kita akan gabungkan dia untuk menjadi satu lakaran akhir. Lakaran akhir ni dia ada penambahbaikan daripada lakaran-lakaran yang kita telah hasilkan. Kalau anda lihat dekat sini, dia dah ada warna. Lakaran akhir ni dah ada warna. Bermaksud bila produk tersebut akan dihasil, kita dah tahulah warna pada kita punya produk. Contoh dekat sini kita dah tahu gasingnya ada warna kuning, ada warna merah dan juga ada warna biru. Ini contoh. Okey, dia dah ada dia punya bahan. Okey, dia dah sebut, kita dah tahu bahan apa yang digunakan pada gasing ini. Contoh digunakan plastik dan juga logam keluli lembut dan juga dia punya saiz, kita dah tahu saiz dia apa. Okey, kalau anda nak buat produk yang lebar, anda mesti buat lakaran dahulu, lakaran pertama, lakaran kedua, lakaran ketiga. Dia mesti ada beberapa lakaran, kemudian barulah kita akan buat lakaran yang terakhir. Lakaran terakhir ni adalah lakaran yang terbaik yang kita dah buat penambahbaikan daripada lakaran-lakaran yang sedia ada. Okey, lakaran ini mestilah bentuknya 3D bermaklumat. Okey, apabila kita dah siap buat lakaran akhir, kita perlu menganalisis lakaran tersebut. Okey, menganalisis lakaran tersebut. Okey, kita akan pergi kepada standard pembelajaran kita yang seterusnya adalah 2.1.5, menganalisis lakaran model 3D. Tadi kita dah buat lakaran model 3D bermaklumat. Sekarang kita dah siap lakaran tersebut, kita perlu analisis lakaran yang kita buat. Kenapa kita perlu analisis lakaran yang telah dibuat? Okey, kenapa perlu analisis? Okey, analisis perlu dilakukan pada lakaran akhir untuk mencari kecacatan atau kekurangan sekiranya ada. Bila kita dah buat lakaran, kita akan nampak secara keseluruhan berkaitan dengan produk tersebut. Okey, gambaran awal berkaitan produk tersebut. Jadi kita akan buat analisis untuk mencari kecacatan atau kekurangan sekiranya ada. Selalunya bila kita buat lakaran mesti akan ada sedikit penambahbaikan sebab kita akan nampak gambaran awal. Okey, kalau ada kecacatan atau kekurangan, barulah kita akan buat penambahbaikan pada lakaran akhir kita. Sama ada kita nak buat penambahbaikan dari segi bentuk ataupun dari segi bahan ataupun dari segi saiz, ataupun kita boleh juga nak buat penambahbaikan dari segi fungsinya. Baiklah, sekarang kita lihat jadual menganalisis lakaran model 3D. Okey, ada beberapa aspek yang perlu kita tanya ataupun kita buat persoalan supaya lakaran yang kita hasilkan adalah lakaran yang berkualiti. Okey, ada beberapa perkara penting yang perlu kita analisis. Okey, yang perlu kita analisis. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah dari segi rupa bentuk. Okey, rupa bentuk nombor 1. Kita akan tanya, adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief? Okey, kita akan tanya, betul ya atau tidak? Adakah dia memang menepati kehendak? Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi bahan. Adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk? Okey, sesuai dengan produk. Kalau sesuai, kita tandakanlah ya. Sekiranya bahan yang digunakan tidak sesuai, kita tandakanlah tidak. Okey, bila tak sesuai, maksudnya nanti bila lakaran akhir tu kita boleh buat penambahbaikan yang lain. Seterusnya, dari segi warna. Adakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Okey, kita tandalah ya atau tidak. Sebab tu perlu kita warnakan lakaran akhir kita supaya kita akan tahu warna yang kita gunakan tu dapat menarik perhatian pengguna atau tidak. Kalau kita tanda ya, yalah. Kalau tidak, kita akan buat penambahbaikan. Seterusnya adalah dari segi saiz. Okey, dari segi saiz, adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Okey, adakah sesuai? Kalau kita jawab ya, that means kita punya lakaran kita okey. Kalau tidak, bermaksud lakaran kita ada masalah dan kena buat penambahbaikan. Seterusnya, kita tengok dari segi tekstur. Adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Kalau kita kata ya,
Okey, kita tandalah ya. Kalau kita kata tidak, tandalah tidak. Okey, kita akan tengok penilaian ini. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah dari segi dia punya keselamatan. Adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya kepada pengguna? Kalau kita kata ya, okey, maksudnya kita kena buat penambahbaikan pada produk kita, pada lakaran kita. Okey, pada lakaran. Kalau tidak, maksudnya produk kita tak membahaya pada pengguna. Okey, jadi kita buat jadual ini dan kita buat analisis. Kita jawab soalan yang kita dah buat. Jadi kita akan tahulah keputusan dia sama ada lakaran kita ni okey atau tidak. Kalau tak okey, apa aspek yang perlu kita tambah baik. Apabila kita dah buat analisis ini, kita akan tahulah sama ada lakaran model 3D yang kita hasilkan ada kecacatan atau kekurangan. Jadi bila ada kecacatan atau kekurangan, kita akan tengoklah apakah kekurangan ataupun kecacatan yang berlaku pada lakaran kita. Jadi kita akan buat penambahbaikan. Okey, kita nak tahu apakah bahagian-bahagian tu, kita dah tengok pada soalan-soalan kita tadi. Kita tengok dari segi bahan, dari segi warna, dari segi saiz produk, tekstur dan juga dari segi keselamatan produk tersebut. Kita boleh buat penambahbaikan jika tidak sesuai. Okey. Kemudian kita juga boleh menambah fungsi pada lakaran tersebut apabila kita dah buat analisis lakaran yang telah kita. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah cover subtopik iaitu 2.1.4, iaitu kita nak membuat lakaran model 3D bermaklumat, dan yang seterusnya subtopik yang kedua adalah 2.15 menganalisis lakaran model 3D. Okey, ada dua perkara yang kita telah belajar pada hari ini, dan perkara-perkara ini anda perlu ingat, dan kita akan buat projek dan kita akan buat lakaran untuk projek yang akan kita buat apabila kita bertemu semula pada bulan April nanti. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda boleh faham. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya secara personal dengan cikgu melalui WhatsApp group ataupun Telegram. Okey. Nota anda boleh salin melalui video cikgu ini. Okey. Kita akan sambung pembelajaran kita pada video yang akan datang. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.